Hari ni kita nak cerita pasal GP Sepang 2024 dengan 2B Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku nerd, ex-rider, obses dengan racing motor. Litar Sepang yang ada dekat negara kita ni sebenarnya ialah antara track yang demanding dalam kalender MotoGP. Dia ada gabungan antara stop and go dan juga fast flowing. Point-point braking dia pun memberikan bebanan yang tinggi dekat sistem Brembo, sampaikan diorang mewajib disc brake bersaiz 340mm ke atas. Kurang daripada tu akan mendatangkan bahaya. Pecco Bagnaia daripada hero to zero to hero balik. Sepatutnya minggu perlumbaan yang lepas ni ialah minggu yang perfect untuk Pecco. Semua sesi start daripada hari Jumaat lagi, Pecco berada dekat depan. Berapa laju Jorge Martin boleh pergi, dia boleh pergi lagi laju. Patutnya Pecco boleh menang mudah kat sini, sprint dan juga main race. Tapi masa sprint race, Pecco crash dan kehilangan mata yang sangat berharga untuk berpeluang jadi juara dunia untuk tahun ni. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Adakah Pecco push terlebih sangat? Sebenarnya apa yang terjadi ialah di sebaliknya daripada yang kita sangkakan tadi. Pada lap-lap sebelum Pecco jatuh tu, sebenarnya dia dapat rasakan dia langgar satu bump kecil dekat turn 9 tu. Bump tu memang ada dekat race line yang Pecco gunakan. Jadi dalam kepala dia fikir sebenarnya, okay, next lap ni aku nak slow sikit kat sini untuk kurangkan risiko terjatuh bila langgar bump. Dan itulah sebenarnya yang dia buat. Dia brake lebih awal dan juga buka gas lebih lambat daripada biasa pada lap yang dia terjatuh tu. Bila dia buat benda tu lah yang dia akhirnya terjatuh. Macam pelik kan? Bila slow down pula jatuh. Patut bila push lah jatuh. Benda ni sebenarnya selari juga dengan apa yang Jorge Martin katakan. Setibanya di Sepang, Jorge Martin dapat discover satu benda. Kalau dia cuba bertenang dan cuba slow down untuk mengurangkan risiko terjatuh dan tak dapat mengutip mata, dia sebenarnya akan lagi menggelabah. Semua benda akan jadi tak kena. Jadi dia cakap dengan team manager Pramac, Gino Bolsoy. Dia kata, aku kena buat macam biasa. Aku tak boleh slow down untuk kurangkan risiko. Sebab nanti jadi lagi tak tentu hala. Manager dia pun bersetuju dan ikutkan dia je. Kalau kita nak cuba fahamkan fenomena pelik ni, yang mana bila rider slow down pula tiba-tiba dia jadi lagi teruk, sebenarnya taklah susah sangat. Bila kita race motor, walaupun memang kita ada gunakan otak untuk berfikir, tapi kebanyakan benda yang kita buat sebenarnya melalui memori kita secara natural. Sebabnya, tak mungkin kita boleh berfikir dalam masa yang sangat singkat. Contoh, untuk braking pada turn 1 di Sepang, tempoh masa yang digunakan dalam proses braking tu sebenarnya sangatlah pendek. Jadi bayangkan kita push motor pada tahap maksimum, kita braking pada tahap maksimum. Selalunya, bila kita sampai ke turn 1 Sepang, kita cuma fikir untuk brake selambat yang mungkin, mengikut kemampuan kita. Tapi sekarang, dalam setengah saat yang sama, kau kena tambah sikit fikir. Oh, kena brake awal sikit. Aku cakap, oh, kena brake awal sikit ni pun dah lebih daripada setengah saat. Jadi akan bertambah susah bagi seorang rider untuk tambah satu lagi input untuk slow down sikit. Pace Pecco memang baik sepanjang minggu lepas. Buktinya dekat race utama dia comeback untuk rampas balik tempat pertama daripada Jorge Martin dengan jarak gap yang agak besar. Marc Marquez ialah penonton yang dapat VIP seat untuk tengok pertarungan sengit antara Jorge Martin dengan Pecco Bagnaia selama 4 lap. Antara fakta menarik pertarungan Pecco dengan Jorge Martin ni ialah selalunya kalau rider terlibat dengan battle yang intens macam tu, selalunya lap time diorang akan berkurangan dan orang belakang akan dapat kejar. Tapi Marc Marquez cakap diorang buat sesuatu yang sangat hebat. Walaupun battle macam tu, tapi lap time diorang tetap juga laju dan Marc Marquez tak dapat nak rapat dengan diorang. Jadi dia bagi satu pujian dekat Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin. Diorang ni memang ada pada next level, lebih tinggi daripada rider-rider lain. Pertarungan sengit yang terjadi dekat Sepang yang lepas ni memang sesuatu yang sangat seronok untuk penonton yang macam aku, yang memang nak tengok battle dalam MotoGP. Ia adalah keadaan yang menyebabkan rider hilang otak, tak boleh fikir dan cuma fikir cuma nak kat depan aja. Untuk Pecco, dia memang ada motivasi untuk berada dekat tempat nombor 1. Jadi dia kena all out. Jatuh pun jatuh lah sebab dia kena nombor 1 juga. Itu pun belum tentu lagi jadi juara dunia. Tapi untuk Jorge Martin, lain pula ceritanya. Dia telah ambil risiko yang lebih sikit untuk battle dengan Pecco pada 4 lap yang awal tu. Kalau dia stay nombor 2 je, lebih baik dan lebih rendah risiko untuk dia. Tapi inilah yang terjadi bila rider terlibat dengan battle yang intens macam tu. Otak kau tak sempat nak fikir risiko ke? Yang penting jiwa fighter tu nak menang. Nak cuba menang daripada battle yang terjadi tu. Situasi ni kalau kita nak fahamkan, lebih kurang sama macam kita dekat universiti dulu. Ada assignment nak kena hantar. Kalau kau buat assignment ni sebulan sebelum tarikh kena hantar tu, nak siap lambat. Kau fikir nak makan lah tengah hari, nak break sekejap lah, nak pergi dating dengan awet lah. Tapi kalau kau buat assignment tu sehari sebelum tarikh hantar tu, assignment tu boleh siap hari tu juga. Sebab kau abaikan semua benda lain. Lapar ke, awet kau mesej ajak keluar ke, penat ke, kau akan siapkan juga sebab nak kena hantar esok. Samalah juga dengan battle yang macam ni. Kau pun jadi tak fikir risiko ke, tayar punya grip macam mana ke, tayar dah panas ke belum. Yang penting dalam battle tu kau nak menang. Kalau kita flashback sepanjang tahun 2024 ni, inilah kali pertama Pecco dengan Martin betul-betul battle all out. Kalau tak sebelum ni, sama ada Pecco battle dengan orang yang tak ada kena-mengena dengan championship. Sama juga Jorge Martin. Sayangnya battle tu cuma berlangsung sebanyak 4 lap. Jorge Martin
Martin mengakui lepas 4 lap tu, bila Pecco dah start kat depan, sedar dia punya risiko dan dia maintain dekat position nombor 2. Dia dah push all out tapi tak boleh kejar Pecco juga. Tekanan dekat kedua-dua pelumba ni sekarang bertambah tinggi menjelang pusingan akhir di Barcelona nanti. Kita mungkin fikir yang pressure Pecco je sebab dia tak boleh nak kejar World Championship. Tapi sebenarnya Pecco sekarang ni pada keadaan nothing to lose. Tapi untuk Jorge Martin, walaupun dia lead banyak 24 mata, angka yang besar menjelang pusingan akhir, tapi tekanan dia sebenarnya agak tinggi juga. Bila kita makin dekat dengan target kita yang susah nak dapat tu, dia punya pressure akan naik juga. Sebagai contoh, kalau siapa ingat game show Who Wants to Be a Millionaire, masa soalan awal-awal tu, yang masa dia punya price setakat ratus-ratus, kau tak rasa apa-apa lagi. Tapi masa price kau dah 500k, dah nak dapat sejuta dah dengan satu soalan je lagi, soalan yang senang pun kau boleh menggelabah tak tahu jawapan dia apa. Sebab kau dah dapat fikir dah, sejuta tu sikit je lagi kau nak dapat. Makin tekanan. Tapi untuk kita, dari segi penonton dan peminat, sebenarnya matematik dia sangat mudah. Jorge Martin cuma kena habis dekat belakang Pecco je untuk jadi world champion. Benda tu taklah susah sebab antara Pecco dengan Jorge Martin, diorang pada level yang berlainan daripada rider lain. Panjang musim ni, diorang dekat depan dan jarang dapat kacau. Tapi untuk Pecco, walaupun dia menang kedua-dua race di Barcelona nanti, dia masih belum dapat jadi juara dunia kalau Jorge Martin dekat belakang dia. Jadi dia perlukan mungkin Marquez ataupun Enea Bastianini untuk menyelit di antara dia dan Jorge Martin. Tapi ada option untuk membuat taktik slowkan sikit pace kalau Pecco dapat lead race dekat Barcelona nanti. Bila dia slowkan sikit pace, rider belakang akan dapat kejar diorang dan harapnya dapat menyelit dekat belakang Pecco untuk jadikan Jorge Martin ke belakang. Tapi benda ni pun lebih senang dicakap daripada dibuat. Kalau slow terlampau banyak, Jorge Martin pula dapat potong. Dan kalau Jorge Martin tak dapat potong pun, belum tentu lagi Enea Bastianini dan juga Marc Marquez boleh potong Jorge Martin. Dan macam yang kita cakap tadi, untuk slow down saja-saja tu taklah mudah sebenarnya. Taktik ni sebenarnya dah digunakan dulu oleh Jorge Lorenzo masa dia kehilangan kejuaraan dunia kepada Marc Marquez yang masa tu rookie dalam MotoGP. Dia cuba slow down untuk biarkan rider belakang sampai kepada diorang dan harapnya dapat menyelit antara dia dan juga Marc Marquez. Tapi taktik tu Jorge Lorenzo buat sekejap je. Lepas tu dia kata memang susah nak buat. Kita sendiri boleh nampak masa tu Jorge Lorenzo dah start membahayakan diri dia dan juga rider-rider lain. Akhirnya dia give up dan dia race je macam biasa. Dia menang race tu tapi kejuaraan milik Marc Marquez. Bila benda yang sama ditanyakan kepada Pecco, Pecco pun kata taktik tu dia rasa tak sesuai dan dia pun bukan jenis nak slow down untuk orang lain catch up. Susah nak buat benda tu. Jadi taktik yang dia buat nanti cuma pada minggu perlumbaan di Barcelona nanti, Pecco akan bagi dia punya slipstream untuk siapa-siapa yang berkemampuan untuk follow dia supaya sekurang-kurangnya dapat lap time yang lebih pantas dan boleh kacau dia dengan Martin nanti. Enea Bastianini yang kita sangkakan power dekat Sepang pun biasa-biasa je minggu lepas. Jadi tak dapat dia nak membantu Pecco dari segi pungutan mata. Pelik kata Enea Bastianini sebab dia kehilangan corner speed. Dia kata tak tahu kenapa cara riding dia tak ngam untuk 2-3 race yang kebelakangan ni. Jadi kita nampak dekat sini keputusan Ducati untuk pilih Marc Marquez berbanding dengan Enea Bastianini sangatlah betul. Marc Marquez di sebaliknya pula dengan sebuah GP23 dan dia pun tak minat sangat dengan trek Sepang ni sebenarnya. Sekurang-kurangnya boleh follow pace Pecco dan juga Jorge Martin. GP23 ni memang dah agak kurang sikit dekat Sepang ni sebab ada 3 straight yang panjang. 2 dekat main grandstand dan satu lagi daripada turn 8 ke turn 9. Jadi untuk fokus tahun 2025 nanti, nampaknya bukan peratusan Jorge Martin untuk jadi juara dunia je yang berkurangan, tapi peratusan Pecco Bagnaia untuk jadi juara dunia pun akan turut berkurangan. Marquez dah dapat Moto Factory juga tahun depan. Tahun ni dengan defisit GP23 pun dia boleh follow GP24. Kita boleh bayang dah macam mana tahun depan nanti. Andrea Iannone kembali ke MotoGP dengan tim VR46 sebagai ganti kepada DJ Antonio. Keputusannya di luar jangkaan sikit. Orang target dia berada dekat pack tengah-tengah, tapi dia habiskan kedua-dua race pada tempat kedua terakhir. Tempat terakhir tu ialah Salvadori, test rider Aprilia yang ganti Miguel Oliveira. Kalau dia tak ada, last lah Andrea Iannone tu. Iannone cakap MotoGP telah berubah dengan sangat banyak daripada last ditinggalkan 2019 dulu. Performance limit pada sebuah MotoGP sangatlah tinggi, jadi dia penat untuk cuba cari limit tu. Tu pun tak jumpa lagi. Ini ialah gambaran betapa susahnya nak bawa sebuah MotoGP pada tahap yang sepatutnya. Andrea Iannone ni dekat World Superbike kalau kita tengok bukannya biasa-biasa juga. Fight dekat grup depan dan menang dah sekali dekat World Superbike. Rider yang laju juga. Tapi bila naik atas MotoGP, terus terasa dia punya perbezaan yang ketara tu. Rider Ducati lain, Morbidelli, tak payah cerita lah. Buat panjang video je yang dah sememangnya panjang ni. Yamaha tiba di Sepang dengan enjin baru yang diorang nak test guna masa race. Tapi sayangnya enjin tu cuma bertahan sebanyak 1 lap setengah je. Lepas tu dia rosak, tak boleh guna.
Masa guna enjin baru tu, Quartararo nampak lebih kompetitif. Maknanya memang ada impact positif dengan enjin baru tu. Sayangnya tak reliable aja lagi. Daripada pusingan di San Marino, nampaknya sebenarnya Yamaha ni dia dah step forward agak besar. Dah banyak improvement diorang buat dah. Cuma sejak daripada tu, luck tu macam tak ada. Dekat Thailand, Quartararo kena bedal dengan Franco Morbidelli. Tercerita juga pasal Mamat ni. Keluar juga cerita dia. Masa dia crash disebabkan Morbidelli tu, dia pada kedudukan keempat. Dan bila dia sambung balik dengan jentera yang tak fit, ada wing patah, tak ada brake belakang, footrest patah, dia punya lap time sama dengan lap time Pecco. Membuatkan kita terfikir, kalaulah dia tak crash, kat mana kedudukan dia dengan lap time yang sama macam Pecco di atas sebuah Ducati. Sama juga di Sepang ni, enjin baru tu nampak lagi power, tapi sayangnya tak boleh guna. Dan pada race utama pula, dia terlibat dengan crash dengan Brad Binder dan juga Jack Miller. Walaupun terdengkot-dengkot dan terpaksa restart dengan menggunakan jentera spare, dia habis pada kedudukan ke-6. Kedudukan terbaik dalam musim ni, 3 sangat lebih di depan Maverick Vinales di atas sebuah Aprilia. Motor spare ni, performance dia kurang daripada motor yang sepatutnya dia guna pada race utama tu sebelum crash. Motor spare ni menggunakan tayar belakang yang lebih terpakai. Enjin dia pun yang mempunyai mileage yang lebih tinggi. Jadi power dia kurang sikit. Jadi bayangkan Quartararo habiskan race pada tempat ke-6 menggunakan jentera yang kurang sikit dia punya performance daripada jentera sepatutnya. Apa jadi kalau dia gunakan motor yang sepatutnya? Jadi sebenarnya aku personally sangatlah curious nak tahu kalaulah semuanya berjalan lancar, Quartararo guna motor yang sepatutnya, dekat mana posisi diorang kalau dibandingkan dengan sebuah Ducati. Malangnya kita mungkin tak akan tahu prestasi sebenar sebuah Yamaha M1 tu sekarang untuk musim 2024 ni. Pusingan terakhir yang MotoGP pilih untuk gantikan Valencia ialah di Barcelona. Kita Catalunya ni mempunyai level grip yang rendah yang merupakan masalah utama untuk sebuah Yamaha. Alex Rins juga sebenarnya dekat race utama habiskan race pada tempat ke-8. 2 biji Yamaha M1 pada kedudukan top 10 dah cukup untuk menunjukkan performance increase yang dibuat oleh Yamaha. Impact besar ni datang daripada penemuan elektronik. Quartararo kata elektronik tu ditune untuk bagi lebih kontrol kepada rider. Jadi power tu diberikan lebih kepada rider untuk manage berbanding dengan elektronik. Nampaknya setakat ni memang berhasil dan Yamaha ada banyak benda nak test menjelang test winter nanti. KTM masih lagi diketuai oleh Acosta dengan pemikiran yang nampaknya macam dah lebih matang sikit. Binder dengan Miller awal-awal lagi dah crash. Insiden yang sampai keluar red flag tu sebenarnya agak ngeri. Kalau tengok gambar Jack Miller ni, tangan dia dah termasuk dekat tayar Quartararo. Dia punya helmet pun dah twist sampai macam ni. Macam mana kepala dia pun aku tak boleh bayangkan. Miller juga sebenarnya dah tak sedarkan diri masa tu. Seluruh dunia menyaksikan insiden ni dan flashback kejadian di turn 11 dengan Marco Simoncelli dulu. Tapi sedang-sedang orang risau tu, tiba-tiba kita tengok Jack Miller boleh jalan je balik pit. Pedro Acosta pada kedudukan ke-5 sebenarnya dia cuba rampas kedudukan ke-4 daripada Alex Marquez pada race utama. Tapi dekat last turn 15 di Sepang tu, dia hampir je jatuh, membuatkan dia kurangkan pengambilan risiko. Acosta ialah rider MotoGP yang paling banyak sekali crash untuk tahun ni, sebanyak 26 kali. Jadi benda tu dah melekat dekat otak dia sekarang dan dia buat kira-kira. Kalaulah dekat semua race yang dia crash tu, dia habis pada kedudukan ke-5 sekurang-kurangnya, dia ada lebih banyak mata pada hari ini. Acosta sekarang ni tengah fight dengan Brad Binder untuk position rider teratas non-Ducati dalam World Championship. Secara puratanya, jentera KTM ni nampaknya dah comeback daripada prestasi hamba dekat pertengahan musim. Benda yang dikira baik kalau dibandingkan dengan Aprilia yang masih lagi tak kembali lagi. Masalah panas melampau yang ada pada jentera RSGP Aprilia menambahkan lagi masalah yang dah memang ada sedia ada. Alex Espargaro kata dia punya panas tu sama je macam tahun lepas. Dekat Thailand dia orang bernasib baik sebab pada race utama hujan turun dan masalah tu tak ada. Tapi dekat Malaysia dengan cuaca yang terik, masalah haba tu sehingga mengganggu prestasi enjin. Enjin yang terlalu panas, power dia pun berkurangan. Dan daripada segi rider pula, sampai tahap tak boleh bernafas, bila kurang oksigen, melakukan aktiviti fizikal tinggi macam ni, kau punya tangan dan kaki akan mula rasa kebas. Raul Fernandez pun mengalami masalah yang sama dengan Alex Espargaro. 4 lap yang terakhir, dia rasa macam nak retired dah. Tapi sebab dia fikir team, dia cuba juga habiskan race. Daripada position ke-13, jatuh ke position ke-16. Antara 4 rider Aprilia yang race dekat Sepang minggu lepas, Maverick Vinales dan juga Salvadori je yang tak menerima masalah ni. Sebabnya, diorang tak race dalam grup. Quartararo berada 3 second lebih dekat depan Vinales. Jadi dia ada fresh air dekat depan dia untuk lalu corong dan sejukkan motor dan juga rider. Tapi untuk Espargaro dan juga Fernandez,
diorang race dalam grup yang sama. Ada 3 motor dekat depan Alex Espargaro dan 4 motor di depan Raul Fernandez. Jadi antara dua orang ni, Raul Fernandez yang lebih teruk lagi sebab tak ada fresh air langsung dekat depan motor dia. Katanya dekat front straight tu sampai dia keluarkan kepala daripada fairing untuk cuba dapatkan angin untuk bernafas. Betul ke? Orang yang kat grandstand ada nampak ke dia julurkan kepala? Serius masalah ni untuk sebuah Aprilia sebab dah 2 tahun tak settle-settle lagi. Berita baik sekurang-kurangnya dekat Barcelona nanti pusingan akhir pada waktu ni dah mula sejuk. Jadi masalah ni tak akan timbul dekat sana. Tak ada update daripada Honda. Nampak prestasi baik sikit sama macam Yamaha, tapi antara kedua-dua pengeluar Jepun ni, Yamaha nampak maju lebih banyak. Pusingan akhir telah ditetapkan oleh MotoGP menggunakan tarikh yang sama macam race di Valencia tapi berpindah ke track di Catalunya. Masalahnya sekarang ni kota di Barcelona pun dilanda banjir juga. Jadi sentimen tu nampak macam kurang sikit. Orang tengah menggelupur nak settlekan banjir, kau racing motor. Tapi untuk setakat ni, MotoGP masih lagi dengan pendirian akan teruskan perlumbaan di Barcelona nanti. Itu je recap untuk perlumbaan di Sepang yang lepas ni. Kita jumpa lagi nanti.